Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin sedang Jumaat yang dirahmati Allah, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama meneruskan lagi pengajian dan perbincangan kita mengenai kitab Minhajul Abidin yang telah kita baca dalam halaqah yang lepas sehingga muka surat 14, iaitu berkaitan dengan penjelasan Imam Al-Ghazali mengenai halangan-halangan yang akan dihadapi oleh seseorang yang ingin meletakkan dirinya sebagai seorang yang abid, meletakkan dirinya di atas landasan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, beribadat adalah merupakan satu tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebagaimana yang telah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadat kepadaku, iaitu supaya mereka ini menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun beribadat itu bukanlah suatu yang mudah, kerana terdapat di sana halangan-halangan yang akan menyekat laluan seseorang beriman untuk menjadi seorang yang taat dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali telah menyebut, sebagaimana yang kita telah jelaskan dalam halaqah yang lepas, pada minggu yang sudah, terdapat di sana 4 halangan besar yang akan menghalang manusia daripada melakukan ibadat kepada Allah. Yang pertama ialah halangan kesibukan kita dengan urusan dunia. Yang kita tahu bahawa tidak ada siapa yang hidup di atas dunia ini tidak sibuk. Semua kita akan sibuk dengan urusan dunia. Maka bagi mengatasi kesibukan dunia yang menghalang kita daripada beribadat ini, kata Imam Al-Ghazali, seseorang itu perlu mengosongkan dirinya daripada perasaan tamak, haloba terhadap dunia ataupun mencintai dunia sehingga dapat menguasai hatinya, sehingga menjadikannya lupa kepada kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Imam Al-Ghazali menyebut halangan yang menjadi manusia itu tidak berjaya dalam usaha beribadat kepada Allah ialah makhluk-makhluk Allah yang akan menyibuk ataupun memalingnya daripada melakukan ibadat kepada Allah. Jadi dengan sebab itu, kata Imam Al-Ghazali, perlu bagi seseorang itu mengadakan untuk dirinya atau mewujudkan baginya masa-masa yang tersendiri, iaitu masa kosong untuk dia bermunajat dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ia mempunyai ruang menjauhkan diri daripada manusia dan mendapatkan peluang untuk beribadat dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga halangan yang akan menyekat manusia daripada beribadat ialah syaitan, yang sentiasa memerangi manusia dan mengajak manusia melakukan dosa dan maksiat. Maka menjadi kewajipan kepada setiap orang yang beriman yang ingin melakukan ibadat kepada Allah memerangi syaitan, sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam perbincangan yang akan datang. Aqabah yang berkaitan dengan syaitan, itu ia perlu memperbanyakkan zikir dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sementara halangan yang keempat yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam halaqah yang lepas ialah halangan hawa nafsu, syahwat yang terdapat di dalam diri manusia, yang sentiasa mengajak kepada kerehatan, ingin mencari keseronokan. Maka nafsu ini perlu dipelihara, dijaga
dan ditewaskan godaan-godaan nafsu itu dengan sentiasa mengingati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ditarbiyah dan dididik nafsu-nafsu tersebut supaya akur untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, supaya patuh kepada suruhan dan larangan-larangan Allah. Seterusnya Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa seseorang yang telah melalui dan berjaya merentasi akabah-akabah halangan-halangan tersebut, maka ia akan berdepan dengan suatu situasi yang baru, iaitu dia akan berfikir tentang keadaan dirinya yang berdepan dengan halangan yang baru yang boleh membimbangkannya, iaitu 4 halangan, iaitu halangan rezeki, kebimbangan terhadap bahaya kepada diri, kesusahan-kesusahan dan segala bala bencana yang akan menimpa. Begitu juga ia berfikir tentang nasib dan takdir yang akan berlaku pada dirinya. Ini insya-Allah kita akan sama-sama melihat bagaimana Imam Al-Ghazali menghuraikan kerisauan yang berlaku di dalam hati dan pemikiran seseorang yang ingin mencari jalan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun seseorang yang memilih jalan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan para pendengar di IKIM yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin di muka surat 15 menjelaskan bahawa seseorang abid yang telah merentasi halangan-halangan tersebut akan merasai terdapat perkara yang membimbangkan hatinya untuk melakukan ibadat. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, setelah diteliti, dikaji, kata Imam Al-Ghazali, ada terdapat di sana 4 rintangan dan 4 halangan yang mengganggu gugat manusia dalam usaha untuk beribadat dan bertaqarrub kepada Allah. Yang pertama ialah rezeki. Kata Imam Al-Ghazali, rezeki yang dituntut oleh dirinya, hati kecilnya membisikkan kata-kata gangguan sebegini. Tidak aku mesti mempunyai rezeki dan kekuatan yang membina tubuh badanku, sedangkan aku sudah meninggalkan dunia, dan juga aku telah mengasingkan diriku daripada makhluk manusia. Maka daripada mana aku akan memperoleh kekuatan dan rezeki, ataupun dengan kata lain pada hari ini, jika aku ingin menjadi ahli ibadat yang sentiasa berusaha mentaqarrubkan diri kepada Allah, bagaimana dengan rezeki dan makan minum serta kehidupanku? Ini di antara perkara biasa yang kita dengar dan kita juga rasai, bahawa jikalau kita sibuk untuk mengerjakan ibadat, apa yang kita akan makan? Inilah yang terlintas di dalam hati seseorang, bahkan sesiapa sahaja yang ingin berusaha untuk bertaqarrub. Dan lintasan ini, jikalau tidak dikawal, maka sudah pasti akan menyebabkan kita meninggal ibadat untuk terus bergelombang dengan kehidupan mengejar rezeki yang menjadi keseronokan kita di dalam kehidupan dunia yang sementara ini. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menjelaskan kebimbangan yang kedua yang akan lahir dalam diri seseorang itu. Kata Imam Al-Ghazali, kebimbangan-kebimbangan yang akan muncul daripada tiap-tiap sesuatu, sama ada yang menakutkan atau yang diharapkan, atau yang diharapi, atau yang diingini, atau yang dibenci oleh dirinya, walhal dia tidak mengetahui pada sesuatu itu, sama ada dia mempunyai kebaikan atau keburukan. Kerana akibat kesudahan segala urusan itu sama samar bagi dirinya yang dhaif sebagai makhluk Allah. Hanya Allah sahaja yang maha mengetahui, ya, berapa banyak keburukan yang ternampak pada zahirnya baik, dan berapa banyak pula kemudaratan yang bersadurkan kemanfaatan, tetapi sebenarnya adalah merupakan racun yang membunuh mangsa-mangsanya. Maka lantaran itu hatinya menggelisah
bimbang kalau dia terjatuh ke dalam kerosakan ataupun kebinasaan dalam usaha untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Yang ketiga yang disebut oleh Imam Al-Ghazali penghalang kepada ibadat selepas seorang itu berusaha dan menceburkan diri untuk beribadat ialah kesusahan-kesusahan dan segala bala bencana. Kerana dalam melakukan ibadat, para pendengar sekalian, kita juga tetap akan berdepan dengan susah payah. Seseorang yang beribadat itu akan merasa kesusahan-kesusahan dan bencana-bencana yang terpacak di atas dirinya, menikamnya dari segenap pihak. Lebih-lebih lagi, dia merasa bahawa kesusahan-kesusahan dan bencana itu sesungguhnya telah terpacak menikam dirinya, lantaran kerana dia telah memalingkan dirinya daripada makhluk, memerangi syaitan dan menentang nafsunya yang durjana. Ya, akibat dari itu semua, betapa banyak kepahitan yang telah dialaminya, betapa banyak kesusahan menghadang dan juga berdepan dirinya, betapa banyak duka nistapa merudung hatinya, dan betapa banyak bencana menimpa dirinya. Jadi dengan sebab itu, para pendengar yang dirahmati Allah, seseorang abid ini akan sentiasa melihat, merintih dengan kesusahan ini. Jikalau tidak kerana ketabahan, maka sudah pasti jalan ini tidak akan berjaya dilalui. Dan bahaya yang keempat, ataupun halangan keempat setelah seorang itu menceburkan diri, ia akan terlintas dengan bermacam-macam jenis qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai jenis qada daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada manis dan pahit, datang mengunjungi dirinya dari semasa ke semasa, berubah-ubah daripada suatu keadaan kepada satu keadaan yang lain, sedangkan nafsu itu cepat naik marah dan lekas tertarik kepada fitnah-fitnah yang muncul di hadapannya. Ini secara ringkas bicara Imam Al-Ghazali berkaitan dengan halangan orang yang ingin beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala selepas ia berjaya merentasi halangan dunia, halangan makhluk, halangan syaitan dan juga halangan nafsu. Ia akan berdepan dengan perasaan di dalam dirinya, bagaimana ingin makan, bagaimana dengan kesukaran kehidupan sebagaimana yang telah ditempuhi dan dilaluinya. Maka Imam Al-Ghazali menyatakan kesukaran-kesukaran yang empat ini, iaitu kesukaran dalam berusaha untuk mendapatkan rezeki, kebimbangan terhadap apa yang akan berlaku padanya di masa akan datang, kesusahan dan kemenatan yang ditempuh untuk beribadat, dan juga ujian qadar ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini, kata Imam Al-Ghazali, semua itu perlu dirawat dengan empat perkara untuk memastikan ia berjaya di dalam usaha beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Al-Ghazali mengemukakan penyelesaian secara ringkas dan huraian yang terperinci akan dijelaskan di dalam bahagian-bahagiannya yang akan datang. Kata Imam Al-Ghazali, di sini terdapat empat akabah gangguan yang menghadapi dirinya, maka dia perlu merentasi dengan empat perkara pula, iaitu yang pertama, dalam perkara yang berkaitan dengan rezeki, ia perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat urusan rezekinya, ia hendaklah merasai dan meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurus dan menjaga hamba-Nya. Dan yang kedua yang berkaitan dengan kesusahan dan kebimbangan serta keresahan hatinya, maka ia perlu berserah kepada Allah Azza wa Jalla tentang apa yang akan ditempuh, bahaya dan liku-likunya. Kemudian yang berkaitan dengan susah payah dalam melakukan ketaatan, maka menjadi kewajipan kepada seorang yang menjadi ahli ibadat ialah bersabar ketika ditimpa kesusahan, ketika ditimpa dengan kepayahan dalam melakukan ibadat-ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara fikiran yang berkisar di dalam benaknya berkaitan dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala yang pahit ataupun yang manis, hendaklah ia sentiasa merasa redha
ketika datang qada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita bahawa untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala ini perlu kita benar-benar meyakini akidah Islam, dan juga perlu kita benar-benar memahami tuntutan-tuntutan syariat sebagaimana yang telah disebut oleh Imam Al-Ghazali di awal perbincangan kita dalam usaha untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kerana orang yang tidak mempunyai tahap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akan bertawakal kepadanya, bagaimana akan berserah padanya, dan bagaimana ia akan bersabar terhadap apa yang telah dilaluinya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Maknanya mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan urusan apa yang dihadapi oleh kita dengan kesabaran dan juga bersembahyang, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi mereka yang ingin melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin melihat kejayaan dalam usaha untuk beribadat ini, hendaklah sentiasa redha dengan segala ketentuan, ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang merupakan asas utama di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan rukun iman yang keenam di dalam rukun-rukun iman yang telah ditetapkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana keyakinan kepada segala qada dan qadar ini yang menyebabkan kita redha dengan segala ketentuan dan apa yang berlaku akan memberikan ruang dan laluan kepada kita untuk boleh melakukan ibadat dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio IKIM yang dirahmati Allah, selepas seseorang itu berusaha untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gigih, kemudian ia telah berusaha menyelesaikan halangan-halangan yang menyekat, halangan-halangan yang boleh merubah fikiran ataupun yang boleh menyekat beliau daripada melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu maka dia mula merentasi akabah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan keelokan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai dia merentasi 4 halangan dan gangguan ini, lalu dia kembali kepada niatnya untuk melakukan ibadat dan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Tetapi masih lagi dia berfikir dan seterusnya mendapati dirinya lesu, lemah, malas, tidak cergas dan tidak mahu bangkit untuk mengerjakan kebaikan sebagaimana yang semestinya ataupun sebagaimana yang sepatutnya. Hanya saja adalah kecenderungan dirinya selama-lamanya cenderung kepada kelalaian, ingin kesenangan, ingin kepada kerehatan, dan juga ingin untuk melepaskan dirinya daripada tugas-tugas dan kerja-kerja yang sepatutnya dilakukan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah dirinya itu cenderung juga kepada melakukan kejahatan, bahkan gemar untuk memperdulikan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dan juga perkara-perkara yang tidak berguna kepada dirinya. Bahkan lebih daripada itu suka melakukan perkara-perkara yang menyebabkan bencana dan tindakan-tindakan yang bodoh yang boleh mengundang bahaya untuk dirinya. Inilah nafsu yang sentiasa menggerakkan dirinya ke arah perkara-perkara yang tidak diridai Allah itu. Jadi di sini dia perlu kepada pemandu yang memandu dirinya ke arah kebaikan dan taat serta dapat mencerdaskannya. Selain itu, dia juga memerlukan kepada pencegah yang mencegah dirinya daripada melakukan kejahatan dan maksiat. Bahkan pencegah itu dapat melemahkan nafsu durjana dirinya. Dan pemandu dan pencegah yang dimaksudkan itu ialah perasaan takut dan harap yang perlu ada di dalam dirinya. Para pendengar radio IKIM yang dirahmati Allah, kalau kita melihat kepada huraian dan penjelasan Imam Al-Ghazali, selepas seorang itu mencuburkan dirinya di dalam
beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan dan lintasan ini pasti akan datang. Kadang-kadang selepas kita melakukan ibadat kepada Allah, kita akan merasai diri kita ini malas. Bahkan dalam keadaan tertentu, kita juga terjerumus melakukan dosa dan maksiat. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa kita perlu mencari penyelesaian kepada perkara ini dengan mencari pemandu dan pencegah kepada keinginan untuk melakukan dosa dan maksiat itu yang terdapat di dalam diri kita. Maka kita perlu menyuburkan dua perasaan dalam diri kita, iaitu perasaan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ganjarannya, serta perasaan takut terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan azab siksaannya di hari akhirat. Jadi perasaan inilah yang akan menggerakkan kita untuk melakukan ibadat dan ketaatan. Itulah yang disebut di dalam kitab-kitab ahli ibadat, bahawa maqam orang mukmin ini adalah di antara al-khawf wal raja', iaitu mereka akan sentiasa berada di antara keadaan yang sangat takut kepada Allah karena kekurangan, kepincangan yang dilakukan dalam hidupnya. Begitu juga ia akan sentiasa merasai harapan yang tinggi terhadap pengampunan, taufik, hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali menjelaskan, ar-raja' ialah harapan untuk mendapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ganjaran di atas khidmat dan ibadat yang dilakukan, dan juga harapan untuk mendapat kebaikan daripada pelbagai jenis kemuliaan sebagaimana apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya. Maka menaruh ingatan harapan yang demikian itu merupakan pemandu yang akan memandu ataupun pendorong yang akan menggerakkannya untuk melakukan ibadat dan kesungguhan dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dan yang akan mendorongkan dirinya untuk melakukan taat, serta juga yang akan menggerakkan dirinya bergerak cergas untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin sidang pendengar yang dirahmati Allah, jikalau kita teliti dan perhatikan bahawa seseorang yang beriman akan sentiasa merasai harapan yang besar untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahawa syurga ini tidak akan diberikan kecuali bagi mereka yang benar-benar melakukan ibadat dan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada masa yang sama, seseorang mukmin itu perlu merasai bahawa ia akan terancam dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala di saat ia melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini juga perlu ada seiring di dalam diri kita. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, adalah takut daripada kepedihan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala itu, dan juga takut daripada menempuh kepayahan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai jenis siksa dan kehinaan di dalam neraka di hari akhirat kelak. Dengan itu perasaan khauf ini ataupun perasaan takut ini merupakan satu kuasa pencegah yang akan mencegahkan dirinya daripada mengerjakan noda dan juga maksiat. Dan perasaan takut ini juga sebagai pencegah yang boleh menjauh dan melemahkan dirinya daripada pekerjaan-pekerjaan maksiat yang akan ataupun yang dilakukan oleh seseorang itu. Para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita melihat kepada analisis yang telah dibuat oleh Imam Al-Ghazali terhadap diri seseorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kesungguhan kita untuk melakukan ibadat adalah perlu bertolak daripada dua ciri utama ini ataupun daripada dua keadaan yang ada dalam diri yang perlu wujud secara seiring. Bagi setiap orang yang beriman,
perlu sentiasa peka dan sedar bahawa ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Tuhan akan memberikan kerahmatan kepada hamba-hambanya, keampunan terhadap segala kesalahan dan dosa bila kita kembali dan bertaubat kepadanya, dan yang akan mengurniakan kepada kita syurga sebagai balasan terhadap kebaikan, kepatuhan yang telah kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Sementara dalam masa yang sama, kita juga perlu memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada neraka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan takut dan harap inilah yang merupakan pendorong untuk kita melakukan taat, begitu juga pendorong kepada kita untuk kita meninggalkan segala perkara-perkara kecil dan juga maksiat. Maka harapan dan takut ataupun raja ini yang dikatakan aqabah-aqabah, pendorong yang terbentang menghadapi dirinya, di mana dia perlu merentasinya dengan dua perkara tersebut, iaitu perkara ar-raja dan juga al-khawf. Dengan itu langsunglah dia merentasi aqabah-aqabah ini dengan keelokan taufik Allah Azza wa Jal. Maka Imam Al-Ghazali memberi penjelasan lagi, katanya, setelah selesai merentasi aqabah, iaitu penghalang-penghalang ini, lalu dia kembali untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu tidak lagi dia melihat penghalang dan perkara-perkara yang membimbangkan dirinya daripada melakukan ibadat. Bahkan mulai sekarang dia telah memperolehi tenaga dan pendorong, penyuruh, penyokong untuk dia melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia akan sentiasa merasai dia berada dalam situasi untuk terus melakukan ibadat. Maka dengan itu dia telah bergerak cergas dalam ibadatnya, dan seterusnya dia mendirikan ibadat itu dan memeluknya dengan sepenuh rindu dan gemar, serta mengekalkan ibadat itu dengan terus menerus. Kemudian dia masih lagi berfikir, sehingga ternampak baginya bahawa ibadat besar yang dia laksanakannya dengan sepenuh perasaan, rindu dan kasih itu masih lagi mempunyai dua kebinasaan besar, iaitu riya dan juga ujub. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, seseorang yang melakukan ibadat dengan penuh perasaan, penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama kadang-kadang akan terlintas kepadanya satu perkara lain yang boleh membinasakan ibadatnya, iaitu perasaan riya dan juga perasaan ujub, sombong dalam dirinya. Kebinasaan itu kadang-kadang berlaku kesan daripada memperlihatkan taatnya kepada orang lain. Dengan itu merosakkan pahalanya. Dan pada ketika lain pula dia enggan daripada melakukan riya itu, dan seterusnya dia mencela dirinya sendiri kerana sifat riya. Tetapi dia merasa ujub pula, iaitu mengkagumi dengan kebaikan dirinya sendiri. Maka ujub itu juga akan menyebabkan pahala ibadatnya menjadi sia-sia, rosak dan juga musnah. Di sini sekali lagi halangan ataupun perosak yang mencedera dan mencacatkan ibadatnya hadir menghadapi dirinya. Dengan itu dia perlu merentasi halangan ini dengan ikhlas, dengan mengingati kurniaan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya mengingati seumpamanya lagi, seperti merasai dirinya sentiasa dalam tilik pandang Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dengan apa yang tersimpan di dalam lubuk hatinya, supaya apa yang dikerjakan daripada amal kebaikan dan amal soleh itu hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa yang dikerjakan daripada amal kebajikan, ketaatan itu ikhlas dan terselamat daripada rosak, ikhlas
kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin ibadat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mulailah dia merentasi Aqabah ini dengan bersungguh-sungguh, hati-hati dan berwaspada dengan keelokan pemeliharaan dan sokongan taufik hidayat Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai dia merentasi semua halangan-halangan ini, maka berhasillah baginya ibadat sebagaimana semesti dan sepatutnya, dan dengan itu selamatlah ia dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, jauh daripada perkara-perkara yang merosak dan membinasakannya. Namun di sana juga terdapat halangan-halangan yang lain yang perlu ia fahami, bahawa sesungguhnya semua yang dihadapinya itu adalah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dan pemberian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jikalau tidak kerananya, maka sudah pasti dia akan terjerumus melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Dan insya-Allah kita akan bincangkan perkara ini di dalam halaqah yang akan datang. Sehingga bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.